Salam sejahtera, nama saya ialah Yakanda Poksuwan. Saya dari kumpulan Sky. Hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk Pentadbiran Negeri-Negeri Selat. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, iaitu Kek Sudah, Sajatuh dan saya. Pengenalan negeri-negeri selat. Unit pentadbiran yang dibentuk oleh British untuk mengukuhkan penguasaan terhadap Singapura, Pulau Pinang dan Melaka. Dibentuk pada tahun 1826 dan dibubarkan pada tahun 1946. Ini adalah bendera negeri-negeri selat. Latar belakang Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. Pulau Pinang 1786 sehingga 1826 ditadbir oleh Francis Light sebagai pesuruh jaya yang bertanggungjawab kepada Gubernur Jeneral British di India. Tahun 1787 memperoleh status pelabuhan bebas dan menguasai perdagangan dengan negeri Melayu. Perdagangan dikuasai oleh perdagangan persendirian. Tahun 1805 dinaik taraf menjadi presidensi keempat selepas Benggala, Madras dan Bombay di India. Seorang gubernur dilantik sebagai Ketua Pentadbiran Pulau Pinang. Singapura 1890 sehingga 1826 ditadbir oleh Residen kepada Lieutenant Gubernur British di Bangkahulu, Sumatera. Tahun 1823 diisytiharkan sebagai pelabuhan bebas, menjadi pusat pertemuan perdagangan persendirian, mengumpulkan hasil alam Melayu untuk diperdagangkan dengan China. Melaka 1824 sehingga 1826 ditadbir oleh Residen Konsuler. Sistem kapitan diteruskan bagi mewujudkan keamanan dalam komuniti kaum. Suku kaum terletak di bawah seorang ketua kaum yang berperanan sebagai penegak undang-undang. Bagi masyarakat luar bandar, tanggungjawab tersebut diserahkan kepada penghulu. Kepentingan membentukkan negeri-negeri selat kepada British. British dapat menguasai keseluruhan Selat Melaka sebagai laluan utama perdagangan di alam Melayu. Taraf pelabuhan bebas negeri-negeri selat berjaya menarik kedatangan pedagang tempatan dan kapal dagang dari alam Melayu serta perdagangan luar. Negeri-negeri selat menjadi pusat pengumpulan hasil dari alam Melayu, terutama biji timah, untuk mengimbangi perdagangan British dengan China serta melawan pelabuhan Belanda di alam Melayu. Negeri-negeri selat menjadi pintu masuk bagi buruh luar untuk mempercepatkan pembangunan ekonomi British. Hal ini menyebabkan kewujudan masyarakat berbilang kaum di negeri-negeri selat. Penanaman modal oleh pelabuhan luar menyebabkan perkembangan negeri-negeri selat berlaku dengan pantas. Hubungan negeri-negeri selat dengan negeri Melayu. Negeri selat memerlukan hasil ekonomi untuk memajukan perdagangan, melabur modal memajukan pelombongan biji timah di negeri Melayu. Negeri Melayu memerlukan pelabuhan untuk memperdagangkan hasil ekonomi. Rumusan pembentukan negeri-negeri selat membolehkan British menguasai laluan perdagangan di antara India dan China, kukuhkan hubungan ekonomi dengan negeri-negeri Melayu, menyangi penguasaan Belanda di alam Melayu. Ini adalah contoh peta negeri-negeri selat. Warna merah ialah negeri-negeri selat. Warna kuning ialah negeri-negeri Melayu bersekutu. Dan warna biru negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Latihan soalan objektif. Mengapakah British menggabungkan Pulau Pinang, Singapura dan Melaka menjadikan negeri-negeri selat pada tahun 1826? 1. Menyagamkan pentadbiran. 2. Menjimatkan kos perbelanjaan. 3. Memonopoli perdagangan.
4. Menghalang kuasa asing lain. Jawapannya ialah A. Menyeragamkan pentadbiran, menjimatkan kos perbelanjaan. Siapakah yang mentadbir Pulau Pinang pada peringkat awal sebagai Pesuruhjaya yang bertanggungjawab kepada Gubernur Jeneral British di India? A. Residen Konsuler. B. George Light. C. Francis Light. Jawapan C. Francis Light. Berikut merupakan manfaat yang diperoleh oleh British selepas pembentukan negeri-negeri Selat kecuali A. Menguasai laluan perdagangan di antara India dan China. B. Menguasai penguasaan pelombongan di negeri-negeri Melayu. C. Mengukuhkan hubungan ekonomi dengan negeri-negeri Melayu. Jawapan ialah B. Menguasai pengusahaan pelombongan di negeri-negeri Melayu. Latihan soalan struktur. Apakah iktibar yang anda dapat daripada peluasaan kuasa British? Sebagai rakyat, kita perlu menjaga perpaduan kaum dan mengelakkan diri daripada berlaku persengketaan, agar dapat menghindari perkara seperti pergaduhan atau peperangan yang membawa mudarat kepada rakyat. Justeru, kita dapat menghalang perluasan kuasa British untuk menduduki negara kita dengan menggunakan pelbagai taktik dan strategi. Contohnya, perbalahan yang berlaku di Kedah telah membuka peluang British mendapatkan Pulau Pinang melalui tipu helak. Kesimpulannya ialah setiap rakyat haruslah bersatu padu, bermuafakat, bekerjasama dan sentiasa bersiap siaga menangani ancaman negara demi mengekalkan kedaulatan negara kita. Latihan soalan esei. Apakah persamaan di antara Pulau Pinang, Singapura dan Melaka yang menyebabkan British berusaha untuk menguasainya? Persamaan di antara Pulau Pinang, Singapura dan Melaka yang menyebabkan British berusaha untuk menguasainya adalah kedudukan Pulau Pinang, Singapura dan Melaka yang strategik, iaitu terletak di antara India dan China. Selain itu, lokasi negeri-negeri tersebut yang terletak di tengah laluan perdagangan antara bangsa di antara timur dan barat dapat memenuhi keperluan perdagangan dan keselamatan British di alam Melayu. Di samping itu, Pulau Pinang, Singapura dan Melaka sesuai dijadikan pelabuhan persinggahan. Contohnya, tempat membaki kapal, tempat mendapatkan bekalan makanan dan minuman, serta tempat berlindung sementara menunggu peralihan angin monsun. Dengan ini, penjelajahan ke rantau Asia Pasifik dapat menjadi lebih mudah dan lancar. Seterusnya, negeri-negeri tersebut juga sesuai dijadikan pusat pengumpulan barangan dari alam Melayu, seperti emas, perak, rempah ratus dan biji timah untuk mengimbangi perdagangan British dengan China serta menyayangi pelabuhan-pelabuhan Belanda di alam Melayu. Kesimpulannya, persamaan di antara Pulau Pinang, Singapura dan Melaka dapat mendatangkan lebih banyak keuntungan kepada pihak British sekaligus membantu British memecahkan penguasaan Belanda di alam Melayu. Apakah iktibar yang dapat diambil dari peristiwa pembentukan dan pentadbiran negeri-negeri Selat?
Iktibar yang dapat diambil dari peristiwa pembentukan dan pentadbiran negeri-negeri Selat ialah pentadbiran yang sistematik dan urus tadbir yang baik penting bagi melindungi kepentingan negara kita daripada ancaman kuasa asing. Hal ini penting untuk menjamin kestabilan politik dan ekonomi negara kita. Contohnya perebutan takhta Kesultanan Kedah telah mengundang penduduk British di Pulau Pinang. Iktibar yang kita dapat ialah kepentingan menguruskan negara dengan baik agar kuasa barat tiada alasan untuk berbuat apa-apa demi mencapai matlamat penjajahan mereka. Di samping itu, kita juga perlu sentiasa cermat dan peka dengan perancangan strategi kuasa asing supaya dapat mempertahankan negara kita daripada serangan musuh. Seterusnya, perancangan yang strategik untuk mendepani musuh negara hanya dapat dicapai dengan sikap kerjasama dan permuafakatan sesama warga negara yang mantap dan baik. Contohnya, pahlawan-pahlawan negara yang berjuang mati-matian mempertahankan kedaulatan negara. Kesimpulannya, kita haruslah menyusun strategi yang baik dan berkesan untuk mendepani musuh negara sekaligus mencapai matlamat negara untuk mewujudkan negara yang aman dan harmoni. Sekian, terima kasih.